Assalamualaikum dan welcome back to Noro TV. Jujutsu Kaisen 181 manga chapter review, chapter yang bertajuk Tokyo Number 2 Koloni Part 1. Alright, tak payah buang masa, mari kita layan video ni dengan my best of friendo, my brother Todo. Let's get it. Chapter ni bermula dengan seorang pemuda warga asing menghantar manga kepada Shueisha, kemudian balik ke Sendai koloni. Sedikit flashback perbualan di antara Yuta dengan Takako. Takako yang sudah kalah berkata kepada Yuta bahawa Yuta juga akan tewas sebab Takako dah pernah lihat macam-macam dalam kehidupan dia sebelum ni, seperti sorceress dan ke spirit. Tapi itu semua tak berguna sebab yang akan hidup lama lebih daripada memiliki kekuatan semata-mata ialah orang yang pentingkan diri sendiri sampai bersikap tak berhati perut kepada orang lain. Boleh dikenali sebagai bencana alam sambil kita dapat lihat wajah Sukuna di zaman silam. Mungkin dulu Takako pernah jumpa dengan Sukuna. Balik ke waktu semasa Ishiguri bersembang dengan Yuta selepas dia dikalahkan oleh Yuta. Ishiguri berkata berlawan dengan sorceress yang serius sampai nak mati hanya sia-sia. Yuta sambung ayat Ishiguri tu sebab Takako pun cakap benda yang sama. Ishiguri cakap Takako tak berhenti membebel dan dia fikir Yuta dan Takako bertengkar macam orang bercinta. Yuta berkata ianya boleh dianggap macam tu walaupun Takako takkan dengar cakap Yuta. Yuta tak sama dengan Takako sebab Yuta rasa Yuta diberkati. Sebelum Yuta tinggalkan Ishiguri, Yuta minta Ishiguri pindahkan points dia kepada Yuta. Ishiguri cakap kalau tak ada peraturan untuk pindahkan poin, mesti Yuta dah bunuh dia dengan Takako. Yuta balas dengan senyuman sambil menyuruh untuk berterima kasih kepada kawan-kawan dia iaitu Yuji, Megumi dan yang lain-lain. Setelah mendapat poin daripada Takako dan Ishiguri, Yuta kini memiliki 200 poin. Dalam masa yang sama, kelihatan Miwa, student Kyoto Jujutsu High, tengah berjalan di satu tempat. Mungkin Miwa turut sertai ke linggih. Balik kepada scene di permulaan chapter, pemuda yang menghantar manga dipersoal dari segi pengalaman yang dia ada sebagai mangaka. Pemuda tu dedahkan bahawa ibu bapa dia orang Perancis tapi dia dilahirkan dan dibesarkan di Jepun. Dia mahu bekerja sama dengan Shueisha dan lepas dah baca manga dia, mesti hubungan mereka akan lebih bermakna di masa depan. Manga yang ditulis oleh pemuda tersebut agak lucah dan sesuai untuk orang dewasa. Cerita dia berkisahkan cerita klasik orang dulu-dulu mengenai watak utama ditipu orang tentang bagaimana nak tangkap harimau dalam TV. Harimau tu pula sebenarnya perempuan seksi yang pakai kostum seperti harimau dan watak utama sukakan perempuan tu. Cerita ni susah nak difahami dan tak nampak hala tuju. Lukisan dalam manga tu pun pelik sebab jari bengkok. Dalam dunia realiti mana ada orang jari bengkok macam tu. Tiba-tiba pemuda mangaka tu terus bengkokkan jari orang yang persoalkan karya dia tu. Lepas dah bengkok, terus dia cakap kandas sama macam dalam manga. Mangaka tu marah dan cakap kalau nak sangat realism benda-benda reality, baik tengok live action movie atau gambar. Nama penulis manga tu didedahkan iaitu Charles Burnett dan dia juga pemain Killing Game. Charles pun tinggalkan tempat tu dengan tak berpuas hati sambil bertanya diri sendiri apa itu manga dan mangaka. Dia seperti tengah mencari makna tentang dua benda tersebut. Soalan itu juga ditanya kepada Hakari di dalam koloni Tokyo Number 2. Mereka berdua tengah menaiki Ferris wheel dan Hakari rasa dia tak bernasib baik sebab kena naik dengan seorang lelaki, tapi dia dapat rasakan nanti dia boleh naik juga dengan perempuan. Charles bertanya adakah Tokyo akan kembali pulih seperti biasa lepas ni. Tiba-tiba Hakari memuji penulis manga dan editor sebab sejak Tokyo dipenuhi dengan kespirit, tiada lagi manga dikeluarkan. Hakari suka banyak penulis manga dan karya-karya mereka sebelum berlakunya Killing Game. Charles tersentak dan terus meminta Hakari beri dia sebab atau alasan untuk dia berlawan. Charles berkata dalam Killing Game orang semua nak berlawan sebab yang negatif, yang jahat-jahat saja. Tapi untuk mangaka kena bagi sebab yang positif kepada pembaca. Charles meminta untuk dibenci oleh Hakari. Benci sampai Charles rasa nak bunuh
Hakari. Terus Hakari dapat tahu yang Charles ialah seorang mangaka atau penulis manga. Hakari pun berkata yang dia takkan baca manga yang ditulis oleh Charles walaupun dia merayu-rayu kepada Hakari. Hakari juga panggil Charles sebagai otaku yang teruk. Dengan air mata yang mengalir di muka, Charles mula naik angin dan bersedia untuk berlawan. Habis chapter ni dan no break next week. Akhirnya kita akan dapat tengok Hakari beraksi dalam chapter seterusnya. Watak baru ni mungkin cuma pemanas badan sebelum Hakari bertembung dengan Kashimo. Kes teknik dia mungkin ada kena-mengena dengan manga, tapi aku lebih excited nak tengok kes teknik Hakari. Yuta dengan Gojo pun puji Hakari, so dah tentu kita semua kena hype. Aku ingat Yuta akan ditambah poin dia sampai 100 lebih, tapi rupa-rupanya sampai 200 bat. So sekarang Yuta dah boleh tambah 2 peraturan baru untuk killing game. Mungkin peraturan boleh keluar masuk koloni akan ditambah semasa Hakari berlawan dengan Kashimo. Bila dia dapat tahu Sukuna berada di koloni lain, terus dia pergi cari Sukuna. Apa-apapun kita tunggu. Alright okay, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai chapter ni. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi sorcerer. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro TV.